Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat solat maghrib berjemaah, dan sementara kita tunggu masuk waktu Isyak, kita diberi kelapangan untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat keseluruhannya. Mudah-mudahan insya-Allah. InsyaAllah malam ni kita tengok satu bab baru. Bulan lepas, kalau yang masih ingat, kita bincang bulan lepas babu ma jaa fi salati khalfas saffi wahdah. Bulan lepas kita bincang, kita kongsikan bersama bab berkenaan orang yang bersembahyang seorangan diri di belakang saf tu. Dia saf, barisan atau saf dalam solat ini, dia datang-datang lewat, dia seorang je kat belakang itu, tak nama saf lagi, sebab seorang. Maka caranya kita dah bincang bulan lepas, tak boleh, makruh seorang-seorang tu. Sampai dengan hadis yang kita sudah bincangkan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahawa orang yang datang lewat itu, dia datang lewat itu, dia sudah tengok penuh, hujung sana penuh, hujung sana penuh, tidak ada ruang lagi untuk dia masuk dah. Tengok gaya orang tak ada dah. Dia memang dia seorang-seorang aja. Di saf atau di barisan tu dia seorang-seorang aja. Maka ketika itu sunat untuk dia letakkan tangan di bahu atau di lengan orang yang dia anggap boleh tahu bahawa orang tu sanggup ke belakang, untuk temankan dia, nak elak daripada makruh dia sembahyang seorang-seorang dalam saf itu tu. Maka saf itu mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Yang kita bincang tu sabit dengan hadis Nabi SAW yang Nabi tegur perbuatan sahabat Abi Bakrah dan sebagainya, yang kita sudah bincang bulan lepas. Maknanya kita dapat satu maklumat dan ilmu bulan lepas, sembahyang seorang-seorang tu tak boleh, makruh. Bukan sembahyang seorang tu sembahyang nak main jemaah, tapi dia duduk dalam barisan tu, dia tak panggil orang untuk tolong bantu dia, jadikan sekurang-kurangnya 2 orang dalam barisan itu, saf itu. Maka orang yang ada maklumat, dia datang berjemaah, bagus dah, cantik dah sembahyang jemaah tu, tapi dia polish lagi jemaah dia tu dengan cara yang bagaimana Nabi suruh. Tak mau bagi cacat. Haita kita bawa, tak mau. Kalau boleh alignment, balancing pun nak clear juga. Lepas tangan 1/4 pun boleh, 4 tangan lagi. Kita tak mau cacat. Tak maulah, walaupun tak mau rosakkan khaita tu, tapi kalau boleh nak sedap. Macam tu juga kita dah main jemaah tu, kira A dah bagus, bukan semua orang boleh main jemaah. Kita yang datang jemaah ni pula polish lagi jemaah tu, bagi cantik lagi bagaimana yang Nabi SAW ajar. Yang tu antaranya kita bincang bulan lepas. Okey. Malam ni insya-Allah kita tengok satu bab baru. Babu ma jaa fi rajuli yusalli wa ma'ahu rajulun. Bab yang menceritakan tentang satu orang yang bersembahyang ia dan berserta dengan dia seorang yang lain. Macam mana tajuk ni? Dia tengah sembahyang, Allahu Akbar, datang orang nak ikut dia, jadikan dia itu imam. Orang yang lambat, atau yalah, biasanya lambat lah, biasanya macam tu. Kita tengok satu orang tengah sembahyang, kita baru mai, jemaah dah habis, tengok dia tengah sembahyang, kita pi nak ikut dia, nak dapat fadilat jemaah tu juga. Maka kita pi duduk sebelah dia tu,
Macam mana caranya? Caranya malam ni kita tengok insya-Allah. Sebelum ni kita dah buat, tapi kita buat tu mungkin kita tengok cara orang. Ayah buat macam tu, kawan buat macam tu, mai ikut daripada ayah, duk ikut datang surau ni daripada kecil lagi. Duk kat belakang surau tengok ramai lambat, dia piduk sebelah orang, angkat tangan, tepuk pula. Oh, dia pun dah besar, dia lambat juga, dia buat macam tu juga. Tiru yang taklid, tiru yang bertepatan nasib lah. Tapi kita tak nak lah ibadat kita yang tiru-niru ni. Kita buat satu benda dalam ibadah ini, seharian ini, kita ada sumber dia. Kita ada sumber yang daripada hadis atau daripada Quran, yang supaya ibadah yang kita buat itu bertepatan bagaimana yang syarak atau yang Islam dah. Maka malam ni kita tengok bab orang yang semayang ni, dia semayang, dia nak datang semayang, dia nak lantik seorang jadi imam. Dia jemaah, dia nak berjemaah dengan orang itu. An Ibn Abbas qala, hadis ini daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni anak saudara Nabi SAW. Orang Kedah kata anak nakan Nabi, anak saudara Nabi SAW. Yang kita duk baca tafsir dia tu, kita duk baca tafsir surah Yasin tu, yang subuh tu. Inilah orang dia ni. Dia banyak riwayat hadis. Dia duduk dengan Nabi SAW daripada kecil. Ni dia cerita hadis ni, dia hadis yang kita nak kongsi malam ni, dia cerita ni waktu tu umur dia 9 tahun. Waktu tu dia umurnya 9 tahun. Sudah rapat dengan Nabi SAW. Kata dia apa? Sallaitu ma'an Nabi SAW zata laylatin faqumtu an yasarihi fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yamini. Hasan sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Ibnu Abbas kata, satu malam ni aku semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca makna dulu, huraian nanti. Aku semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi, nak ikut jemaah, nak jadikan imam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu imam. Faqumtu an yasarihi, maka aku pergi berdiri belah kiri Nabi. Aku tengok Nabi tengah semayang, aku nak follow Nabi. Aku piduk belah kiri Nabi SAW. Kata dia, Ibn Abbas ni, fa'akhadha Rasulullah SAW bi ra'si min wara'i, maka apabila aku pergi semayang duduk belah kiri Nabi, maka Nabi SAW memegang, fa'akhadha, memegang bi ra'si, kepala aku ni, min wara'i, daripada belakang. Dia budak umur 9 tahun, Rasulullah pegang kepala dia daripada belakang. Faja'alani an yamini, dia bagi syarat aku tolak, suruh pergi belah kanan. Tak faham dia nak cerita dia ni. Dia tengah semayang, Rasulullah pegang kepala dia, budak ni Ibn Abbas ni, belah belakang dia bagi syarat tolak dia pergi belah kanan. Okey. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis sahih kata Imam Tirmizi. Okey. Qala muallif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, seseorang yang bersembahyang berjemaah dengan seorang yang lain, dia semayang, dia nak ikut satu orang, dia nak jadikan dia tu imam, atau nak semayang berdua, minimum jemaah itu berdua, maka di manakah si makmum itu berdiri menurut imam? Satu orang imam, satu orang makmum. Cerita ramai-ramai 10 orang, 8 orang, 3 orang, tu tak apa, mudah. Ni ceritanya hang berdua je ni.
Satu orang nak jadi imam, satu orang nak jadi makmum. Maka makmum ni nak duduk tak mana? Nak duduk belah mana cara Nabi ajar ni? Adakah betul-betul belakang imam? Adakah kanan imam? Adakah kiri imam? Mana betul? Maka dengan hadis yang kita baca tadi itu, maka dapatlah ulama fiqh mengistinbatkan, mengeluarkan hukum daripada masalah ini. Daripada hadis tadi itu, ulama fiqh, fuqaha boleh istinbat, boleh keluarkan hukum sampai dengan hadis tadi itu. Kata Tirmizi, Abu Isa Tirmizi, An Ibn Abbas qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah bersembahyang aku sembahyang sallaitu, telah fi'il madhi, telah sembahyang aku ma'an Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, pada satu malam. Sembahyang ni sembahyang sunat, bukan sembahyang jemaah, bukan sembahyang fardu. Sembahyang ni sembahyang sunat. Conclusionnya, kesimpulannya nanti, antaranya sembahyang sunat ini sunat juga untuk berjemaah, yang dibolehkan untuk berjemaah. Antaranya sabit juga hadis ulama fiqh istinbat. Pasal apa sunat berjemaah? Ni sembahyang sunat pasal apa jemaah? Nabi pernah buat. Kalau kata tak boleh, Nabi akan larang Ibn Abbas tadi untuk semayang dengan dia. Ini di hujung conclusion, khulasah atau kesimpulannya daripada hadis yang kita kongsikan ini. Kata Ibn Abbas ni, dia telah tidur di rumah emak saudara dia, rumah mak nakan dia, rumah mak saudara dia. Siapa mak saudara dia? Nama Siti Maimunah. Siti Maimunah ni salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Maka Ibn Abbas ni anak nakan, anak saudara kepada Siti Maimunah. Maka dia pergi tidur di rumah mak saudara dia. Pak saudara dia tu Rasulullah tu lah. Dan kemudian pada malamnya aku lihat akan Nabi SAW bangun, bangkit atau bangun sembahyang malam, bangun sembahyang di waktu malam. Beberapa kali aku tengok Rasulullah bersembahyang pada malam itu. Maknanya beberapa jenis sunat yang Rasulullah sembahyang pada malam itu. Apabila aku tengok Rasulullah bangun bangkit sembahyang sunat di malam hari itu, maka kata Ibn Abbas, aku pun bangunlah juga, umur 9 tahun. Allah. Aku pun bangun juga, mengambil wudu. Kemudian datang aku kepadanya Nabi SAW, menjadi makmum kepada Rasulullah. Umur 9 tahun ketika itu. Allah Rabbi. Kita umur 9 tahun, hak wajib pun jenuh kena ligat dengan ayah, kena kejar dengan ayah, kena ligat dah budak tu. Ni 9 tahun volunteer. Tak dipaksa Allah jauhnya. Inilah sahabat Nabi SAW. Dan dia ini menceritakan sebab dia hidup di zaman wahyu tu turun. Itulah tafsir Ibn Abbas antaranya, anak saudara Nabi SAW. Allah Rabbi. Maka dia pergi ikut belakang Nabi SAW. Faqumtu an yasari, maka aku pun berdirilah di belah kiri Nabi. Aku belah kiri lah. Aku pergi sembahyang untuk belah kiri Nabi SAW. Kerana sangka aku sembahyang sunat tiada berhajat berdiri di sebelah kanan. Aku duk ingat sembahyang sunat ni tak apalah duduk belah mana pun sebab sunat. Sembahyang tu pun sunat, bukan wajib. Kok aku kata faham boleh sembahyang, duduklah belah mana pun tak apa. Tiada mengapa berdiri di mana-mana bahagian. Dia ingat macam tu budak umur 9 tahun. Apabila dilihat Nabi SAW akan aku yang demikian itu, dia nampak aku sembahyang duduk belah kiri, maka fa'akhadha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faj'alani an yamini. Maka apabila Nabi SAW nampak aku duduk belah kiri ni, maka Rasulullah SAW memegang kepala aku dari belah belakang dan menolak ia, memberi syarat dia supaya pergi aku ke sebelah kanan daripada batang tubuh Nabi SAW itu. Dan berkata Ibn Abbas selepas tu, habis sembahyang, dia kata, ya Rasulullah, sembahyang sunat ni jemaah berdiri belah kanan juga ke? Rasulullah jawab, kata Ibn Abbas, nak. Rasulullah kata, ya, nak. Sunat pun walaupun hang berdua belah kanan juga. Okey. Demikianlah panjang hadis ini. Hadis ini juga diceritakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'atihi bil laili. Nak ceritanya Imam Muslim pun riwayat hadis ini juga dalam bab sembahyang Nabi SAW di malam hari. Dan juga Imam Bukhari pun riwayat juga hadis ni, bukan seorang ramai riwayat hadis ni. Juga Imam Bukhari menceritakan dalam sahihnya dalam bab qiraah Quran ba'da hadath. Imam Bukhari pun letak juga hadis tadi ni dalam kitabnya sahihnya dalam bab membaca Quran selepas berhadas. Dan juga diceritakan juga oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Mana ramai kod hadis tadi ni cerita hadisnya, bukan seorang je, Imam Tirmizi. Dan kata Abu Hasan Tirmizi, bermula hadis ni hasan lagi sahih. Hadis ni sahih. Masalah, okey. Makmum berdiri di belakang imam. Makmum memang berdiri di belakang imam. Di Mekah aja, Masjid Haram aja makmum diri depan imam. Bukan berdiri itu sebab depan imam, sebab yang pentingnya Kaabah itu tu, tapi di depan imam. Hak tu je kalau orang tanya imam di mana, yang makmum sembahyang depan imam. Makmum boleh duduk depan imam. Satu je lah Masjid Haram tu. Kata Abu Hasan Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang kita baca tadi ni daripada ahli ulama fiqh dan para sahabat Nabi SAW. Mereka petang subuh. Maknanya kalau semayang jemaah mereka berdua, mereka akan duduk belah kanan, mereka jaga subuh. Dan mereka yang kemudian daripada mereka itu tabi'in juga, mereka juga mengamal dan berpegang dengan perkara yang sama. Apabila seorang menjadi imam, maka berdirilah di sebelah kanan yang makmum itu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pada hadis yang kita baca tadi itu menunjukkan bahawa tempat berdiri makmum yang satu dari sebelah kanan imam, dan bahawasanya hadis itu juga menunjukkan seorang apabila berdiri di sebelah kiri imam, nescaya diubah akan dia ke sebelah kanan, dan jika makmum itu tiada berubah, nescaya dipalingkan oleh imam. Daripada hadis yang kita baca tadi itu, pertama, semayang jemaah yang berdua ini makmumnya di belah kanan imam, belah kanan imam, macam Nabi SAW tunjuk kepada kita. Yang kedua, sekiranya makmum ni duduk belah kiri, mungkin dia tak tahu. Janganlah cerita tepi tiang itu cerita lain. Ini bukan benda wajib. Bukan tepi tiang, tepi tiang tolak juga, jenuh oleh ni tepi tiang macam mana takkan duduk belah kanan, dan imam tu duduk rapat belah dinding. Dia main duduk belah kanan tu juga, dia tolak imam. Tepi sikit aku nak tolak. Tak ada lah sampai macam tak ada. Sebab ini katanya sunat. Meraihkan hadis yang Nabi SAW cerita. Maknanya kalau kelapangan itu ada, maka kena belah kanan. Katalah jemaah ni main duduk belah kiri juga, maka imam tadi ni kena ikut cara Nabi tadi, bagi syarat. Bagi syarat, suruh pergi belah kanan. Bercanggah tak canggah, ni Nabi tunjuk kepada kita ni. Ini kata Abu Hasan Tirmizi. Maknanya imam tu palingkan, bagi syarat kepada jemaah itu untuk dia pergi belah kanan. Tamam. Perbuatan yang sedikit di dalam sembahyang itu tiada membatal ia ke sembahyang sebagaimana tersebut dalam hadis tadi itu. Maknanya kalau pergerakan dalam solat tu sikit, tak banyak. Mazhab Syafi'i sebut kalau 3 kali berturut-turut, yang besar anggotanya
maka batal sembahyang itu dalam Syafi'i. Maka perbuatan ni sikit, bagi isyarat tu sikit. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya perbuatan yang sedikit itu tidak membatalkan sembahyang. Rasulullah bagi isyarat pegang kepala Ibn Abbas, tolak sikit, sopi belah kanan, pergerakannya tak banyak, sikit saja kata Imam Nawawi. Maka itu menunjukkan pergerakan yang sikit dalam sembahyang tak membatalkan dan tak merosakkan sembahyang. Rasulullah orang yang paling khusyuk sembahyang dia. Rasulullah sedar ni orang mai nak ikut dia, dah nak ikut, Rasulullah tolak bagi isyarat lagi. Maknanya pergerakan itu ada, bukan pergerakan intiqalat, nak bangun bangkit sujud rukuk. Ni pergerakan yang nak bagi isyarat ni, maknanya pergerakan itu wujud, bukan pergerakan dalam sembahyang semata-mata. Pergerakan itu yang disebut di sini ni, pergerakan yang sedikit itu tidak merosakkan sembahyang dan tidak membatalkan sembahyang. Kita sebutkan sebelum ini juga, hanya dalam masalah ini sekiranya jemaah itu datang lewat yang ianya hendak menjadikan satu orang itu imam kepada solatnya, maka tiada ditepuk akan bahunya atau lengannya, kerana itu mengganggu akan solat orang yang sedang bersolat itu. Tak ada. Hang mamai jangan ditepuk bahu dia. Tengok Pak Haji mana, pergi tepuk bahu dia, nak follow dia. Itu tak ada. Itu bukan cara, itu tak tahu cara mana tu. Cara mana? Cara tengok orang. Orang tepuk, kita tepuk. Orang ketuk, kalau tak sampai orang tak terajang. Kalau orang dulu terajang orang depan tu, orang jadi imam. Kenapa apa terajang? Taklah tengok ayah pun terajang orang jadi imam. Sebab kita tengok orang tepuk. Kalau tengok orang tua main kepala, siapa main kepala? Tak nak lantai jadi imam. Tak, kita pergi pegang bawah ni siapa? Tak, tengok orang masjid buat macam tu. Jangan sebab tengok orang masjid, jangan tengok orang dulu buat macam tu. Sebab tak ada. Kalau nak ceritanya di kat sini, Ibn Abbas, kalau itulah caranya, Ibn Abbas akan pergi tepuk bahu Nabi. Ibn Abbas tak tepuk. Ibn Abbas tak tepuk. Solat paling sempurna, solat Nabi. Patut Nabi pun betul, Nabi kata Ibn Abbas, aku ni orang paling sempurna khusyuk sembahyang. Aku tak sedap ramai jadi makmum. Patutnya hang tepuk bahu, baru bagi isyarat aku tahu hang nak follow aku. Tak ada macam tu. Kita ni menambah-nambah dalam masalah benda ni. Lepas ni jangan buat macam tu. Nak sembahyang, pergi duduk rapat dengan dia, tumit tu belakang sikit pada dia tu. Kita nak buat dia jadi imam, tumit kita tu belakang sikit pada dia. Allahu Akbar, dia understood tu. Dia faham tu. Sebab apa? Kita tengok orang. Begitu juga dengan masalah yang kita akan bincang lagi ni. Kalau sempat kita sambung tajuk ke seterusnya lagi. Ni yang ni sembahyang berdua, saya lagi sembahyang bertiga je. Tak ada. Jangan. Yang buat tepuk ni satu je kita bincang bulan lepas. Nak tarik orang yang dah dalam soft tu, nak tarik di belakang. Tu satu keadaan tu saja. Kita memang penuh dah soft macam kita sebut di mukadimah tadi tu. Maka tak ada cara lain dah. Melainkan kita letak tangan kita atas satu bahu orang, dia tu reverse ke belakang. Teman kita soft di belakang tu. Dalam bab lain tak ada. Maka perbuatan yang sedikit itu menunjukkan bahawa tidak membatalkan solat. Kerana Ibn Abbas juga mengatakan bahawa mengatakan lagi berubah berdiri dari kiri ke kanan itu berlaku ia dengan perbuatan yang sikit. Langkah daripada kiri pergi ke kanan itu perbuatannya tak banyak. Maka dengan sedikit itu tiadalah membatal akan sembahyang itu. Maka dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um pun sebut, kalau orang tu bergerak sembahyang yang berubah-ubah tempat, tak batalkan solat. Angkat takbir kat pintu, salam dekat depan dah. Batal tak batal. Cuma tak dibuat orang lah apa jadi macam tu. Maknanya bergerak tu jangan lebih 3 langkah. Masuk 2 berhenti, masuk 2 berhenti. Betul lah, sampai 4 rakaat habis dah depan ni. Tapi tak dibawa orang lah awak sembahyang macam tu. Ceritanya pergerakan itu sedikit tak ada masalah. Dalam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita Syafi'i dan kita Al-Ummah disebut kifayatul akhir disebut. Dalam bab solat ini pergerakan tu jangan lebih 3 kali hatu je. Maknanya faham situ, jangan lebih 3 kali tu turun. Betul-turun tak betul-turun tak apalah. Tapi jangan dibuatlah, maknanya kita nak sembahyang tu khusyuk. Kita nak bagi tumpuan. Tanpa sebab apa-apa tak payahlah. Makmum kanak-kanak adakah sah sembahyang jemaahnya? Ni tadi Ibn Abbas tu budak.
Nasib surau ni tak ada, masjid ni tak ada apa signboard kat belakang tu. Soft kanak-kanak. Kanak-kanak dilarang masuk. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, pada hadis yang kita baca tadi tu, hadis yang kita baca di mukadimah tadi tu, menunjukkan bahawa sah sembahyang makmum, sah menunjukkan sah bermakmumkan kanak-kanak, sah makmum itu sebagai kanak-kanak, dan yang berimam itu suatu orang yang dewasa. Mana tak ada masalah, sembahyang jemaah tu makmumnya muda, tak masalah. Kalau tak boleh, atau kalau tak ada kepentingan atau maknanya benda tu tak boleh, Rasulullah takkan membenarkan untuk Ibn Abbas pergi cerita pula hadis ini. Sembahyang aku tadi tu kira nothing, hang budak, tak masuk dalam rekod, tak ada layan. Rasulullah pun ignore je, dia nak berdiri depan ke kiri ke kanan, lepas tu Rasulullah ignore je, buat tak tahu. Tapi Rasulullah pergi betul dia tu, budak lagi ni, sebelah kanan. Dan Ibn Abbas cerita pula hadis ni kat orang lele. Tak ada larangan itu. Maka dalam hal ini Imam Nawawi sebut, istimbat juga dari sini, kanak-kanak ni juga termasuk dalam sembahyang jemaah itu. Budak umur 9 tahun tadi Ibn Abbas cerita tadi. Dia tu cerita pasal umur dia 9 tahun. Dan bahawasanya bagi tempat berdiri daripada imam itu seperti hukum orang baligh jua. Dia duduk tak mana macam orang baligh. Tak mana orang baligh duduk, budak pun tak tu juga. Imam Nawawi kata, adakah lebih hebat lagi orang hari ini daripada Imam Nawawi? Ni ulama mujtahid dalam Syafi'i. Lepas Imam Syafi'i, rank paling tinggi Imam Nawawi. Ulama mujtahid, kitabnya Al-Azkar banyak yang disusun, yang dikarang. Ulama mujtahid dalam Syafi'i, Imam Nawawi. Maka dia kata, saf atau tempat duduk orang yang kanak-kanak itu sama jua macam orang baligh. Iaitu jika seorang di sebelah kanan imam dan yang di luar, dan sah. Mana kalau di sebelah imam lah dia duduk tu. Dan sah berjemaah pada sembahyang yang bukan fardu. Maknanya sembahyang bukan fardu pun budak-budak tu dia iktiraf juga sembahyang tu namanya jemaah. Takut dia kata tak, tadi kita tak nama sembahyang jemaah sebab budak je makmum aku orang tadi. Jangan. Ni Rasulullah dah menunjukkan bahawa kanak-kanak itu juga sebahagian daripada jemaah itu juga. Sebelum kita masuk Ramadan, ni lah bulan depan Ramadan lah kan. Bulan ni lah, bukan bulan depan. Okey, kita tengok satu bab lagi. Bab ni pendek saja. InsyaAllah dalam kesempatan sikit ni kita tengok satu bab yang ringkas lagi. Berkaitan dengan solat yang jemaah tadi juga. Babu ma ja'a fi rajuli yusalli ma'a rajulaini. Yang tadi ni dia sembahyang seorang imam, seorang makmum. Nabi ajar macam mana? Duduk belah kanan. Duduk belah kanan. Bukan belakang, bukan kiri. Ni Rasulullah dah betul. So kita dapat satu knowledge, kita buat selama ni kita ada sumbernya, Nabi yang ajar kepada kita. Maka lepas ni kita ambil berat lah, bukan kita ambil mudah. Malah kalau kita nak sembahyang, kita nak follow orang atau kita nak berdua, belah kanan. Nganak di rumah, di mana-mana RNR ke apa ni, letak di belah kanan. Jaga. Maknanya kita dah dapat satu maklumat itu. Tajuk yang berikutnya ni, bab yang menceritakan sembahyang berserta dengan dua orang. Tadi berdua, ni dua orang jadi jemaah, makmum di belakang. So 3 orang lah jemaah tu. Kan? Kita tengah sembahyang berdua, mai satu orang nak follow belakang. Jadi 3. Ni pun penyakit ke? Dia bertepuk kawan tu. So reverse. Ni aku main ni jadi nombor 3. Okey, ni kita jumpa dah hadis. An Samurah bin Jundub qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna thalatha an yataqaddam minna ahaduhuna. Daripada Samurah bin Jundub katanya, telah menyuruh akan Rasulullah SAW kepada kami. Rasulullah suruh kepada kami ni, apabila kami adalah bertiga, bahawa mara ke depan daripada kami seorang
maknanya kalau bertiga, ni 3 orang ni nak sembahyang ni, 3 orang jemaah ni, maka seorang kena tolak pergi jadi imam. Maka yang bakinya 2 tu di belakang imam. Okey. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Abu Isa Tirmizi, ketahuilah wahai saudaraku sekalian, sembahyang berjemaah bertiga orang. Macam kita sebut di awal tadi. Mana tadi 2, yang ni 3 pula. Bagaimana kedudukan makmumnya? Maka hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini tentulah kita faham akan hukumnya. An Samurah bin Jundub qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna thalatha an yataqaddam minna ahaduhuna. Daripada Samurah bin Jundub katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila adalah kami bertiga bersemayam berjemaah, maka bahawa mara ke hadapan seorang daripada kami dan berdua membetuli belakang akan imam. Maknanya satu orang jadi imam, satu orang lagi, 2 orang lagi itu ikut betul-betul di belakang imam itu, bukan di belah kanannya dan memanjang-manjang ke kanan, atau di belah kiri memanjang-manjang ke kiri. Sebab kita faham, kadang-kadang kita tengok di masjid atau di surau atau di mana-mana, kadang-kadang kita pernah tengok dia semayang, Allahu Akbar, mai satu orang follow dia, atau memang berdua semayang di sebelah kanan. Datang orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dia dia piduk belah kanan, piduk belah kanan, piduk belah kanan, piduk belah kanan. Jadi saf tu jadi tak betul-betul belakang imam. Dia jadi belakang imam, dia duduk belakang imam dan memanjang ke sana. Atau yang lagi tak faham, dahlah duduk belah kiri, yang mai berikutnya belah kiri juga, belah kiri, belah kiri, belah kiri. Jadi imam tu macam kereta api je, jadi dia nak memanjang macam tu je. Jadi benda ni mencacatkan. Sebab Nabi SAW tak ajar macam tu. Maka Nabi SAW ajar dan beritahu kepada Samurah ni, dan disampaikan kepada kita semua. Maknanya kalau semayang tu berdua dan lebih lah, maknanya betul-betul yang berdua itu tu membetuli belakang-belakang imam, bukan di kanan, bukan di kiri, betul-betul duduk belakang imam. Maka dalam hal inilah bermulalah hukum bahawa di kalangan ulama fuqaha bahwasanya bagi jemaah yang hadir, yang tidak serentak, yang sedikit bersedikit itu datangnya, maka jemaah yang berikutnya itu adalah imam itu di tengahnya membetuli di belakang imam, bukan memberati di sebelah-sebelah mana keadaannya. Macam inilah kita semayang, satu orang semayang belah kanan imam, yang ni cara betul. Mai satu orang lagi, dia duduk belakang imam, bukan pergi belah kanan makmum, dia membetuli belakang imam. Maka orang yang kedua tadi ni, dia kena reverse belakang. Dalam hal ni juga tak disebut mesti ditepuk bahunya, tak ada. Macam kita sebut yang pertama tadi juga, dia Allahu Akbar, mai jemaah yang ketiga Allahu Akbar betul-betul belakang imam. Orang yang asal makmum ni, dia dengar, dia reverse, bagi sama saf itu. Dua keadaan ni tak ada. Walaupun masyarakat kita ditepuk, itu kan caranya. Nabi tak tunjuk kepada kita macam tu. Yang Nabi ajar yang disebut dalam kitab Bahrul Mazi ni, yang bulan pas tu, yang nak tarik jemaah yang duduk depan tu nak main belakang, sebab saf tu penuh, kita seorang je baru. Hatu sahaja. Nah, jaga elok betul. Macam mana yang disebut dalam ulama fiqh lah ni. Maka orang yang berikut-berikutnya datang lagi tu, maka ia tu imam itu di tengahnya dalam keadaan seimbang nak bagi tahunya. Mana orang yang dia jaga tengok, oh ni bela tak bela tu berat ke kanan ni, kita pergi belah kiri. Maknanya datang itu punya cantik agama ni, nak susun ni bab semayang tu pada sah, cukup syarat sah semayang tu, cukup rukun sah semayang tu, tak membatalkan semayang tu pun. Tapi nak ceritanya hang dah semayang jemaah tu, nak polish lagi semayang tu bagi cantik dan smart. Ni cerita yang kita bincang bulan lepas ke bulan ini ni. Dan bermula amal atas hadis ini di sisi ulama fiqh, kata mereka apabila ada jemaah itu bertiga dan saya berdua orang itu di belakang imam, dan berikutnya begitulah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya sembahyang ia dengan al-qamah
Dan al-aswad, maka berdiri ia seorang di kanan dan seorang di kiri. Maknanya Ibnu Mas'ud pernah juga riwayatkan, dia kata dia sembahyang dengan Al-Qamah dan al-aswad, maknanya satu orang imam, mereka dua ni di belakang kiri dan kanan, bukan maknanya duduk kiri kanan imam, tapi mereka tu membetuli belakang imam, dan mereka berdua di belakang, dan datang berikut-berikutnya itu bagi seimbang kanan kiri kepada imam yang asal itu. Maka inilah dua tajuk yang kita bincangkan. Yang pertama tadi berkenaan dengan orang yang sembahyang berdua. Maka Nabi SAW dah tegur dengan Ibnu Abbas tadi itu dengan cara Nabi suruh dia betul balik daripada kiri pergi duduk belah kanan yang betul. Yang kedua, orang yang datang kemudian itu duduk ia membetuli belakang imam, jangan ke kanan atau ke kiri, betul-betul belakang imam, maka jemaah yang satu ke belakang. Maka inilah cara yang diajar oleh Nabi SAW. Maka saya berhenti di sini dulu. InsyaAllah di lain pertemuan selepas Ramadan, Syawal atau berikutnya, kita sambung balik kitab Bahrul Mazi yang kita tangguhkan sementara untuk Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat menyambut melalui Ramadan ini dengan jayanya, dengan gembilangnya. Kita tak tahu, mungkin ini Ramadan yang terakhir, tak tahu, wallahu alam. Dan tak tahu juga, mungkin adalah hanya berbaki 14 ke 15 hari gini. Tak tahu kita dipanjang umur ke tidak nak sampai ke Ramadan tu. Kita doakan wabaligna Ramadan, kita sampai ke Ramadan ni, dan Ramadan ni kita mudah-mudahan kita mencapai matlamat Ramadan yang akan datang ni. Apa matlamatnya? Kata Allah, apa matlamatnya? Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hujung tu Allah kata, apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, macam orang dulu juga diwajibkan, difardukan berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan belum confirm lah, la'alla mudah-mudahan belum confirm, mudah-mudahan dengan perintah Ramadan puasa ni kamu jadi orang yang takut atau bertakwa kepadaku. Kita nak achieve the target, nak sampai target itu, iaitu takwa. Nak sampai itu, kita dah sebut ayat ni, kita dah baca kerap setiap kali Ramadan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Tapi apa matlamatnya? Allah kata di hujung tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ni manusia yang melaluinya itu menjadi orang yang bertakwa, yakni orang yang takut kepadaku. 4 syarat takwa kata menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-amal bitanzir, dia laksana semua yang Allah suruh. Dalam Quran, dalam hadis, apa yang Allah suruh, dia laksana semua. Kita laksana tak semua setakat ni? Isteri kita dah suruh tutup aurat dengan sempurna tak? Anak dara kita dah suruh tutup aurat dengan sempurna tak? Apa benda lah yang Allah suruh tu, kita dah buat belum? Untuk yang diwajibkan tu. Kalau ada lagi yang kita culas, takwa kita tu tak sampai lagi dia punya target dia. Sebab takwa ni pertama, al-amal bitanzir, dia laksana, dia buat apa yang Allah suruh. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, dia redha dengan apa jua ketentuan yang Allah bagi kat dia. Dia sakit, dia susah, dia senang, apa jua dia redha. Yang ketiga, al-khauf minal jalil, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah wa innahu yarak. Dan takut ke Allah tu dengan setakut-takutnya. Kita takut dengan binatang, kita takut dengan makhluk, kita jauh pada dia. Nampak harimau tu, orang tak ada orang yang berani dengan harimau, dia takut. Dia akan duduk jauh dengan harimau. Pergi zoo walaupun ada pagar, dia tak berani nak lompat atas pagar, nak berdiri, dia tahu bahaya binatang ni. Itu takut dengan makhluk. Takut dengan Allah bukan makin jauh, makin dekat. Sebaliknya, sembahyangnya, puasanya, ibadahnya makin mendekat, taqarrub, makin hampirkan diri. Dengan zikirnya, dengan ibadahnya makin menghampirkan diri. Itu tanda takut. Takut Allah dengan takut makhluk beda. Takut dengan makhluk kita makin jauh. Jumpa polisi takut. Adalah salah itu. Takut dengan Allah bukan maksud kita makin jauh, makin hampir dengan taat apa jua perintahnya. Dan yang keempat kata Sayyidina Ali, tanda orang takwa ni al-isti'dad liyaumir rahil. Dia ni sentiasa al-isti'dad liyaumir rahil, sentiasa, bukan bermusim, sentiasa
Preparation, bersedia liyaumir rahil, untuk mati. Ini yang keempat, dia bersedia, sentiasa bersedia. Betul, bab mati kita tak tahu, unexpected kita tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, manusia yang paling Allah sayang, Allah pun tak bagi tahu kepada batang tubuh yang mulia itu bila tarikhnya nyawa manusia yang mulia ni Allah nak tarik. Allah tak bagi tahu. Tu kekasih dia. Kita ni jauh benar. Lagilah memang kita tak tahu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tu datang, tak cepat, tak lambat, walaupun 1 second. Cumanya kita tak tahu bila nak datang. Bukan kata tua baru meninggal, bukan kata sakit itu meninggal. Itu asbabnya yang kebiasaan adatnya. Tapi orang muda ada yang meninggal, orang yang sehat elok meninggal. Tak kira lah dengan aksiden ke dengan apa. Jadi orang yang ada takwa dalam diri dia, sentiasa preparation, dia sentiasa bersedia untuk mati itu. Bersedia untuk mati itu bukan dengan cara masuk khairat kematian. Kan? Mam, nama saya buat khairat kematian, saya bersedia untuk mati ni. Bapa minta sebulan RM80, tak mau, saya pergi 800. Belikan kapal saya untuk saya special 5 meter 3 light. Kayu tu khas untuk saya, ada tempat saja. Van semua saya dah booking, catat dah, nak hantar ke kubur. Itu kan tanda dia. Bukan bersedia. Bersedia tu tak payah. Hang tak bersedia tu pun orang bersedia dalam doa. Jangan bimbang. Orang hantar juga, orang tak mau busuk nanti orang simpan dalam dunia ni. Bersedia dengan kebaikan, dengan sembahyangnya, dengan ibadatnya, dengan apa juga. Hutangnya dengan Allah, hutangnya dengan manusia. Dia tahu bila-bila masa saja dia boleh mati. Maka apa jua yang menyebabkan dia bermasalah di kemudian hari, maka dia akan langsaikan secepat mungkin. Maka ini 4 tanda takwa. Kata menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan ini dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Maka 4 nilai yang kita nak achieve, dia target kita nak sampai target kita Ramadan yang akan datang. Sebab Allah kata la'allakum tattaqun. Aku suruh puasa ni daripada kecil hang duk puasa sampai lah umur 50, 60 duk puasa lagi. Maka apa tujuannya? Nak capai takwa tu. Tapi kalau lepas Ramadan nanti hang juga tak mau ke Quran, hang juga bangkang sunnah, hang juga bila orang nak ajak praktik Islam tak setuju, tak sesuai, ada something wrong lah dengan ibadah yang kau buat selama ini. Maka itulah tujuan Ramadan yang kita nak capai itu, yang kita nak masuk ini. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, untuk kamu, dengan harapan yang kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang baik daripada Allah yang kuat akan masa saya minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsira wa imanan kamila wa 'uluman nafi'a wa sihhatan jayyidah wa zakatan 'aliyya wa qalban safiyya wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.